Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita sudah sampai pada kisah ghaib kita yang ke-10. Kisah ghaib kita yang ke-10 akan membincangkan tentang apa ya? Keadaan ahli syurga. Okay, keadaan ahli syurga di muka surat 47. Okey, jadi sesiapa yang memiliki kitabnya boleh sama-sama untuk kita lihat muka surat kita yang ke-47 di kisah yang ke-10 tentang keadaan ahli syurga. Jadi bagaimanakah penghuni syurga, kehidupan mereka, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Maaf. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kupaskan dan kita dapati dalam kitab ada 3. Okey. Ada 3 hadis, ada 4. Ada 4 hadis yang dimuatkan bersama kita pada malam ini dan insya-Allah kita akan baca satu persatu hadis yang terdapat di dalam kitab kita ini. Baik, hadis yang pertama berkenaan dengan keadaan penghuni syurga itu tadi ya. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sahal. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Okey, bin Sa'din As-Sa'idi. Sahal bin Sa'din As-Sa'idi dia menyebutkan, dia kata apa? Qala Sahlu bin Sa'din As-Sa'idi. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an dia berkata, apa kata dia, syahidatu, saya menyaksikan, maknanya dia berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di mana dia kata, okey, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Jadi Sahal bin Sa'din As-Sa'idi dia kata dia menyaksikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu majlis baginda, Nabi ada menceritakan tentang syurga sehinggalah selesai. Dan dalam penceritaan itu ataupun dalam gambaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ketika menceritakan tentang syurga dan penghuninya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di akhir hadis itu, qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Summa qtara'a hazihil ayah. Okey. Jadi Nabi kata apa? Di dalam syurga, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat tentang syurga, keindahannya, kenikmatannya, kemudian tentang penghuni syurga tersebut, Nabi pun kata di dalam syurga itu kalian akan dapati la ainun ra'at, ma la ainun ra'at. Di dalamnya ada apa yang mana mata tidak pernah melihat. Kalaupun Nabi kata, oh dalam syurga ada sungai, dalam syurga itu ada emas, ada perak. Tetapi, apa yang Nabi SAW ceritakan, Nabi kata apa? Kalau kata ada emas, emasnya tak sama sebagaimana emas yang kita pernah lihat di dalam dunia ini. Kalau ada sungai, sungainya tak sama sebagaimana yang kita main ataupun yang kita masukkan kaki kita dalam ni tak sama. Dia takkan pernah sama. Sebab itu, di akhir penceritaan baginda tentang syurga itu, Nabi kata apa di dalamnya?
ada sesuatu yang mana mata tak pernah pun melihat. Wala uzunun sami'at. Dan ada sesuatu yang mana telinga tak pernah mendengar. Okey, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang dialog, tentang bunyi yang ada dalam syurga ini. Kita ingatkan bunyinya sama sebagaimana di dunia? Tidak sebagaimana itu. Sebab tu Nabi kata apa? Apa yang kita dengar takkan sama sebagaimana yang akan kita dengar di dalam syurga itu nanti. Kemudian Nabi kata apa? Wala khatara ala qalbin bashar. Dan tidak ada satu pun yang terlintas di dalam benak ataupun dalam hati seseorang manusia pun. Maknanya dalam syurga ini keadaannya totally different. Dia tak sama. Sebagaimana yang kita nampak di dunia, sebagaimana yang kita dengar di dunia, sebagaimana yang mungkin terlintas dalam hati kita. Dia tak sama. Lalu Nabi SAW membacakan kepada mereka dengan ayat dalam surah As-Sajdah, ayat 16 hingga ayat 17 yang mana berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam ayat ini surah As-Sajdah ayat yang ke-16 hingga ke-17 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada para hamba-Nya. Allah kata apa? Orang di kalangan penghuni syurga ini, mereka adalah yang merenggangkan diri dari tempat tidur. Iaitu sangat sekejap tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal soleh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-16 itu tadi dalam surah As-Sajdah. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka dengan perasaan yang takut akan kemurkaan Allah serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaan Allah, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Lalu pada ayat yang ke-17 dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, mereka ini adalah insan yang bukan nak kata tak lena tidur, tapi insan yang tak banyak tidurnya di waktu malam kerana mereka sentiasa melaksanakan solat tahajud, mereka sentiasa beramal soleh, kan? Kemudian mereka juga adalah insan yang banyak mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, penuh rasa takut untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga adalah insan yang mana banyak menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurganya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan apakah nikmat yang bakal mereka peroleh. Yang di mana tadi Nabi kata apa? Mata tak pernah melihat nikmat itu. Telinga tak pernah mendengar nikmat tersebut. Dan hati, pemikiran tak pernah terlintas pun bagaimana keadaannya itu. Semuanya dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan, sediakan kepada mereka yang berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita pergi kepada hadis kita yang kedua di sini. Hadis kita yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Saya tidak muatkan hadis ini di slide saya. Okey, tapi tak mengapa, kita baca. Okey, hadis itu terdapat dalam kitab kita di mana innallaha yaqulu li ahlil jannah, iaitu dialog yang berlaku antara ahli syurga dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dialog ini Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada penghuni syurga, ya ahlal jannah,
fayaqulun, maka mereka pun menyahut seruan Allah, yang mana Allah kata tadi, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga. Mereka pun menyahut seruan Allah, labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Yang mana maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu, sesungguhnya wahai mana? Ya wahai Tuhan kami, maaf wahai Tuhan kami, yang kebahagiaan serta kebaikan di tanganmu. Maka Allah pun bertanya kepada mereka. Allah kata, hal raditum? Kalian dah masuk syurga ini, kalian dah rasai, kalian dah dengar sesuatu yang tidak pernah terlintas itu tadi. Sekarang kalian dah dapat semua itu. Hal raditum? Adakah kalian redha dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Maka di kalangan penghuni syurga nanti pada waktu itu akan menyahut ataupun akan menjawab, fayaqulun wa ma lana la narda ya rabbi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Lalu mereka pun kata, wahai Allah, bagaimana kami pula tidak jadi hamba Allah yang redha? Sedangkan apa yang engkau berikan ini, engkau tak pernah berikan kepada satu pun hambamu yang engkau ciptakan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, bertanya kepada mereka, wal ala u'tikum afdala min dhalik. Adakah kamu mahu sesuatu yang lebih afdal daripada ini? Fayaqulun ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dhalik. Di kalangan penghuni syurga akan bertanya kembali kepada Allah, wahai Allah, apakah yang lebih afdal daripada semua itu? Maknanya kita dah masuk dalam syurga ini, dah Masya Allah, kita dah Subhanallah, dah Alhamdulillah dah. Dan kita nampak apa yang orang lain tak pernah nampak, kita dengar apa yang orang lain tak pernah dengar. Dan kita dapat rasai apa yang orang lain tak pernah rasai di atas muka bumi. Yang Allah berikan sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian Allah kata, hendakkah kalian aku berikan kepada kalian yang lebih afdal daripada itu, yang lebih baik daripada itu. Lalu di kalangan penghuni syurga akan bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah yang lebih baik daripada semua ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada mereka. Nabi kata dalam hadis ini, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah kata kepada penghuni syurga, aku kurniakan kepada kalian dengan keredaan aku dan aku tidak akan murka kepada kalian. Maknanya bila kita dah masuk dalam syurga nanti ya jemaah, tidak ada lagi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penghuninya. Yang ada hanyalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita redha, maknanya bila kita diredai oleh Allah, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yang kita kata tak boleh nak menandingi nikmat-nikmat yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pada hadis kita yang ketiga di sini, hadis kita yang ketiga menceritakan kepada kita tentang hadis daripada Jabir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan penghuni syurga itu tadi. Hadis pertama kita bincangkan penghuni syurga, mereka lihat apa yang tak pernah dilihat, mereka dengar apa yang tak pernah dilihat, dan mereka mendapati nikmat yang mana tak pernah terlintas pada pemikiran dan hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah setelah itu Allah murka pada apa yang mereka lakukan. Dan seterusnya pada hadis kita yang ketiga, kita dapati bahawa Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan makan, minum penghuni syurga ini dalam sabda baginda, di mana Nabi SAW bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna fiha wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Sesungguhnya penghuni syurga, ahli syurga, mereka ini akan makan, mereka akan minum di dalamnya. Dan mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan buang air kecil, mereka tidak akan buang air besar. Dan mereka tidak mengeluarkan kahak. Kan? Dia tak ada rasa nak keluarkan apa-apa yang tersekat di leher mereka ataupun di tekak mereka. Kadang-kadang biasa kan kita ada suara serak, ada benda yang tersangkut lah katakan dekat tekak kita ni kan. Tapi di kalangan penghuni syurga, mereka tidak merasai semua itu.
Lalu hal ini dipertanyakan kepada Nabi SAW, menjadi kemusykilan di kalangan para sahabat. Qalu, jadi mereka tanya kepada Nabi, fama balut ta'am. Jadi kalau mereka ni makan, mereka minum, mereka tak buang, tak ludah, mereka tak berkahak. Sebab kadang-kadang ya kita makan something, ada benda yang mungkin pahit, kita ludah kan macam tu kan. Ataupun mereka ni tak buang air besar, tak buang air kecil. Jadi apa yang berlaku kepada makanan itu? Ini yang ditanyakan di kalangan para sahabat kepada Nabi SAW. Kalau penghuni syurga ni dia makan dan minum, lepas tu dia tak buang air besar, tak buang air kecil. Kalau kita, secara logik akal kita, kita fikir dekat dunia ni, kalau begitulah keadaan kita sakit tu. Merana kan? Tak boleh ludah, tak boleh buang kahak, merana kita. Kerana kita mesti dah makan, buang air besar. Dah makan ataupun minum air, kita buang air kecil. Kita buang makanan itu. Kembali. Kalau asyik masuk dia tak keluar, masalah badan kita. Namun penghuni syurga, Nabi kata apa? Mereka makan, mereka minum. Tapi mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak berkahak pun, tidak mengeluarkan kahak. Jadi ia menjadi persoalan di kalangan para sahabat. Jadi apa yang jadi dengan makanan itu? Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata apa? Yusha'un warashhun. Karashhis miski yulhamuna tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafs. Nabi kata di sini, makan dan minum itu ia menjadi sendawa. Ia menjadi sendawa dan semburan daripada semburan kasturi. Mereka diilhamkan dengan tasbih dan tahmid sebagaimana mereka diilhamkan dengan nafas. Bagaimana tu? Jangan tanya saya. Saya pun tak pasti bagaimana keadaan tersebut. Yang penting di sini, makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam badan kita ketika berada dalam syurga kelak, ia keluar umpama sendawa. Faham-faham lah ya sendawa bagaimana? Saya nak buat pun nanti tak comel ya bunyinya kan. Kita sendawa. Okay. Dia umpama sendawa yang keluar daripada badan seseorang. Kalau biasanya kita kata sendawa ni baunya tak berapa enak bukan? Tetapi penghuni syurga bila mereka sendawa baunya seharum kasturi. Yang mana ia keluar umpama Allah ilhamkan sebagaimana tasbih dan tahmid. Yang Allah ilhamkan kepada mereka untuk bernafas. Ilhamkan kepada nafas untuk keluar. Kan kita kan fikir, macam mana kita bernafas? Tarik nafas, keluarkan nafas kan? Dia adalah cara sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam badan kita kan. Daripada sudut saintifik juga ada perbahasannya. Tapi begitulah keadaan penghuni syurga bila mereka tak buang hajat, kan, tak mengeluarkan kotoran-kotoran daripada badan mereka. Yang keluar hanyalah sendawa berupa ataupun bentuknya seperti kasturi, haruman kasturi, yang bagi kita Masya Allah Tabarakallah. Satu nikmat yang betul, tadi Nabi kata apa? Tak terfikir oleh akal. Tak pernah terlintas pun kita ni kan. Macam gitu, boleh ke makanan dan minuman keluar begitu? Boleh. Tapi itu Allah peruntukkan kepada penghuni syurga. Bagaimana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi di hadis kita yang terakhir ya, hadis yang terakhir saya tak muatkan dalam slide saya. Di hadis kita yang terakhir, hadis ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis tersebut dia kata apa? Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah juga ya hadisnya. Nabi SAW bersabda, qala yunadi munadin. Sang penyeru membuat seruan. Inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kamu akan sihat dan tidak sakit selama-lamanya. Wa inna lakum antahyaw wala tamutuna. Maka kalian akan hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Wa inna lakum antan'amu wala tab'asu. Dan kalian akan beroleh nikmat dan tidak akan berputus asa selama-lamanya. Fazalika qawluhu azza wa jal. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang diwariskan kepada kamu atas amalan kamu dahulu. Orang yang beramal ketika sepanjang hayatnya, ketika dia hidup di atas muka bumi ini, lalu amalan itu adalah amalan yang dihiasi dengan keikhlasan kerana Allah, amalan yang tepat sesuai dengan syariat, yang dia amalkan pagi, petang, siang, malam tanpa henti kerana Allah itu, Allah akan berikan balasan syurga kepada mereka. Di mana dalam syurga itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kita akan sentiasa sihat, tak pernah sakit. Kita akan sentiasa hidup, tidak pernah akan mati.
kita akan sentiasa muda, tidak akan pernah tua. Dan kita akan sentiasa beroleh dengan nikmat. Tak ada pun kita akan rasa putus asa, tak ada pun akan rasa down, tak ada pun akan rasa kenapa macam hidup aku gini, hidup aku sengsara. Itu semua tidak akan ada. Untuk mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurganya. InsyaAllah takbarakallah subhanallah. Indah ya nikmat ataupun keadaan penghuni syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, gambarkan kepada kita ya menerusi hadis-hadis baginda itu. Baik jemaah, pengajaran yang boleh kita ambil ya daripada hadis-hadis ini, kita dapati bahawa ada dua jenis nikmat syurga yang akan diperoleh oleh mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurganya. Yang pertama ya, sebagaimana yang terdapat di muka surat kita yang ke-51 di sini, yang pertama diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis. Nabi SAW tadi dah ceritakan kepada kita berkenaan dengan gambaran yang ada dalam syurga itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada beberapa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat-ayatnya. Namun ada juga nikmat yang Allah sembunyikan dari kita, dan hanya kita akan dapat ketahui hakikatnya, situasi yang sebenar apabila kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaannya begitu. Maknanya ada dua nikmat tadi. Satu jenis yang memang telah diberitahu kepada kita sehingga ia menjadi motivasi bagi diri kita untuk beramal soleh dan masuk dalam syurga Allah. Tapi ada nikmat jenis yang kedua ini yang Allah tak ceritakan langsung. Nabi SAW pun tak sebutkan. Tapi kita akan dapat tahu bila kita dah sampai ke dalam syurga itu nanti. Okey, mudah-mudahan ya. Baik, seterusnya yang kedua. Nikmat lebih besar yang Allah berikan kepada penghuni syurga adalah keredaan Allah. Walaupun kita nampak tadi ada banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga, tetapi nikmat yang paling besar ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga seterusnya, ahli syurga makan dan minum. Okey, ahli syurga mereka makan, minum dan berkeluarga, dan hal ini menyalahilah pendapat-pendapat daripada agama, ada agama lain iaitu ahli kitab yang telah mengubah ajaran kitab suci mereka dengan mendakwa itu semua tidak wujud di dalam syurga. Kemudian kita ada yang keempat, iaitu apa yang terjadi kepada saki baki makanan yang dimasukkan ke dalam badan kita. Maknanya dia pergi mana, apa jadinya. Biasanya kalau di dunia kita akan buang ia menjadi air kecil kita ataupun air besar yang kita buang tu tadi kan. Baik, tapi di syurga bagaimana? Sebab apa tadi Nabi kata mereka tidak, walaupun mereka makan, walaupun mereka minum, tapi mereka tidak meludah, mereka tidak berkahak, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Dan di sini caranya yang berlaku kepada mereka itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala ubah ia, tukar ia menjadi sendawa yang memiliki sifat-sifat kasturi, iaitu baunya wangi. Okey, semerbak bau haruman sendawa itu sebagaimana kasturi. Dan seterusnya yang keempat di sini kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang sifat penghuni syurga yang kekal. Mereka berada dalam syurga dalam keadaan hidup, tidak akan mati. Orang yang hidup di dunia, semuanya pasti akan mati. Tetapi bila seseorang itu ataupun bila manusia ini Allah masukkan dalam syurganya, mereka tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jika kita hidup di dunia ini, kita ada banyak problem, kita ada banyak masalah yang kadang-kadang terasa bertimpa-timpa. Ahli syurga, bila Allah masukkan mereka dalam syurga, mereka tidak akan ada masalah. Hidup mereka penuh dengan kenikmatan. Hidup mereka sentiasa bahagia. Tidak ada problem, tidak ada isu, tak ada nak pecah kepala, nak settlekan masalah keluarga ke, masalah diri sendiri ke apa, tak ada. Di syurga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada penghuninya dengan kenikmatan yang
abadi. Langsung tidak ada kedukaan, langsung tidak ada kesengsaraan. Inilah nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang ikhlas melakukan amal soleh kerananya. Dan mudah-mudahan setelah kita bincangkan tentang kisah ghaib ini yang berlaku di dalam syurga itu, ia menjadi satu motivasi bagi diri kita untuk terus-terusan beramal soleh, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat, yang juga ikhlas kerananya dalam setiap amal kita. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa. Kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di ruangan Facebook yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.